Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam persidangan kita bagi sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah pada persidangan kali ini. Pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang diwakili oleh Yang Berhormat Ruqayyah Basit, Yang Berhormat Ain Azhar, Yang Berhormat Amelia Hashim dan Yang Berhormat Amila Safika. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini adalah keganasan rumah tangga. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah kepada usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perbahasan pada hari ini. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Ruqayyah Basit tampil untuk mengemukakan usul perbahasan, menyampaikan definisi dan membahaskan isu tersebut bagi pihak kementerian. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Ketua Menteri, rakan-rakan seperjuangan yang berkarisma, delegasi kerajaan yang dimuliakan, seterusnya hadirin hadirat di alam maya yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam selamat bersidang. Jadi usul pada hari ini berbunyi isu keganasan rumah tangga di Malaysia yang semakin kita nampak semakin berluasa. Jadi, Yang Berhormat Ketua Menteri, kami daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, izinkan saya memulakan pembentangan usul ini dengan penyataan isu atau masalah keganasan rumah tangga. Jadi, sejak dunia diperkenalkan dengan kemampuan media sosial yang kini semakin seiring dengan kehidupan manusia, dapat dilihat menerusi laman media sosial bahawa dengan jelas tentang keganasan rumah tangga. Kebanyakan isu adalah berlaku pada kaum wanita. Pada isu pandemik pada tahun ini, pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, menerima aduan dalam skala yang agak tinggi daripada pihak isteri tentang isu keganasan rumah tangga. Jadi kita sedia maklum bahawa keganasan rumah tangga berpunca daripada pelbagai faktor yang berakhir dengan kegagalan mengawal emosi, tekanan maupun amarah seseorang, itu dengan melakukan tindakan penjeraan daripada segi emosi, mental maupun fizikal. Malaysia telah dikejutkan dengan kes pembunuhan seorang isteri iaitu ditembak mati oleh seorang suami, lalu disembunyikan mayat isteri tersebut daripada pengetahuan orang awam. Jadi di sini kita lihat bahawa isu keganasan rumah tangga di Malaysia kini kian membimbangkan sehingga berakhir dengan kes pembunuhan. Isu ataupun permasalahan yang sebenar di sini adalah perlindungan terhadap mangsa-mangsa penderaan ataupun keganasan rumah tangga yang kini kita lihat bahawa mereka ini tidak dilindungi dengan sebaik mungkin. Walaupun telah wujud alternatif ataupun yang telah tersedia oleh pihak kerajaan sebelum ini. Namun mengapa isu ini terus berluasa sehingga kini, dan juga kebanyakan kes keganasan rumah tangga memerlukan proses dan prosedur yang rumit sehingga memerlukan masa yang sangat lama. Sebagai contoh, walaupun sekarang pada zaman kini mahkamah di Malaysia membenarkan proses perceraian tanpa izin ataupun keizinan suami, ataupun kita panggil sebagai hakam, sekurang-kurangnya memerlukan masa sehingga 6 bulan. Maka ini kita nampak bahawa isu keganasan rumah tangga akan berpanjangan selama tempoh berkenaan. Jadi usulan hari ini kita ingin mengenal pasti alternatif yang mampu melindungi kaum wanita serta hak mereka semasa mendepani isu keganasan rumah tangga. Jadi saya serahkan usulan pembentangan ini kepada Yang Berhormat Menteri Ain Hidayah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Ruqayyah Basit. Seterusnya izinkan saya membawa panji-panji kebenaran untuk menyatakan tentang betapa kritikalnya kes isu keganasan rumah tangga di Malaysia ini dan juga apakah
impak-impak yang akan terpalit kepada pihak masyarakat sekiranya kerajaan tidak mengambil berat tentang isu ini. Apabila kita berbicara tentang keharmonian dan rumah merupakan satu titik permulaan, namun untuk menjamin tentang keharmonian ini, setiap pasangan di dalam rumah mestilah menghormati antara satu sama lain. Ini selaras dengan isu keganasan rumah tangga yang sedang hangat diperkatakan dan juga semakin kritikal di negara kita Malaysia. Turut difahamkan jumlah kes keganasan rumah tangga juga turut meningkat seiring dengan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilaksanakan dalam usaha untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 yang melanda negara. Berikutan daripada itu, data yang diperolehi daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengendalikan sebanyak 1,578 kes keganasan rumah tangga di seluruh negara sejak Mac 2020 sehingga Disember 2020, yang mana ia membabitkan sejumlah 1,432 wanita dan 146 lelaki. Ini jelas membuktikan bahawa keadaan ini semakin kritikal di negara ini. Antara impak yang boleh berlaku kepada masyarakat sekiranya isu keganasan rumah tangga di Malaysia tidak diambil tindakan sewajarnya oleh pihak kerajaan adalah seperti penurunan jumlah perkahwinan yang mana ia akan membawa kesan negatif kepada masyarakat. Berikutan daripada penurunan yang ketara pada April 2020 daripada 14,056 perkahwinan yang telah menjunam jatuh kepada 1,694 pada April 2020 menurut statistik perceraian dan perkahwinan di Malaysia. Ini telah menunjukkan bilangan perkahwinan tersebut telah menurun sebanyak 88% dan ini adalah amat membimbangkan. Jika kita tengok daripada segi jenayah keganasan rumah tangga ini, ia dipercayai telah meninggalkan kesan negatif terhadap keluarga secara keseluruhannya. Ini sekaligus dapat mengakibatkan penolakan perkahwinan terutamanya kepada generasi muda. Perkahwinan tidak akan berlaku sekiranya ada perasaan takut ataupun bimbang tentang masa hadapan pasangan selepas mendirikan rumah tangga, sekiranya yang mana ia boleh dianggap sebagai satu titik trauma apabila seseorang individu itu mendengar atau membaca tentang isu yang melibatkan keganasan rumah tangga yang sering berlaku pada masa kini dan juga meniti di bibir rakyat. Apabila peratusan perkahwinan di negara kita merosot, sudah pasti ia akan turut mengakibatkan penurunan peratusan kelahiran bayi di Malaysia. Impak yang seterusnya yang boleh saya kemukakan di sini yang berhormat adalah berpotensi untuk menyebabkan kecelaruan sosial dalam keluarga ataupun komuniti. Ini disebabkan oleh fakta bahawa kes keganasan rumah tangga juga akan mengakibatkan keganasan pada generasi yang akan datang yang mana disebabkan oleh kesan trauma persekitaran yang mereka alami mungkin ketika mereka masih kanak-kanak. Imej keganasan itu dapat memberikan kesan yang besar terhadap mereka yang mana mereka yang melaluinya tidak akan mustahil untuk melakukan perkara yang sama seperti yang telah berlaku kepada mereka sejak dulu lagi. Selain itu, ia juga akan mengakibatkan beberapa masalah sosial seperti kejadian buli di sekolah ataupun institusi pengajian tinggi, kes pembuangan bayi dan juga kes penagihan, dan ia juga termasuk kepada tekanan mental dan juga emosi yang mana boleh mengakibatkan tingkah laku atau tindakan yang bertentangan dengan pemikiran rasional seseorang. Saya serahkan kepada Yang Berhormat Emilia Hashim untuk seterusnya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas hujah yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan dalam persidangan sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Emilia Hashim sebagai Menteri Pertama untuk mengemukakan hujah beliau. Persilakan Yang Berhormat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya Emilia binti Hashim. Saya akan membincangkan atau menghujahkan dasar-dasar yang akan dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Kemasyarakat dan Keluarga bagi mengatasi isu-isu ini. Seperti yang semua ketahui bahawa kes yang dilaporkan dengan keganasan rumah tangga sejak wujudnya wabak COVID-19 adalah semakin meninggi dan hingga mencapai taraf yang sangat membimbangkan.
Oleh itu, dasar yang Akta yang telah diperkenalkan adalah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, iaitu Akta 521. Akta ini membincangkan perlindungan yang akan diberikan kepada mangsa masa keganasan rumah tangga. Mangsa keganasan rumah tangga bukan hanya kepada golongan wanita, namun golongan suami, isteri, kanak-kanak dan keluarga emas juga merupakan mangsa kepada keganasan rumah tangga. Akta ini adalah salah satu usaha untuk memberi perlindungan kepada mangsa keganasan rumah tangga. Antara tindakan yang dinyatakan sebagai keganasan rumah tangga adalah amalan mengurung atau menahan mangsa tanpa kebenaran mangsa, menyebabkan kecederaan ke atas mangsa dengan sengaja dan mendatangkan kebimbangan atau ketakutan kepada mangsa dengan sengaja. Oleh itu, mangsa perlu melaporkan dengan segera kepada Pusat Kebajikan Perkhidmatan Masyarakat dan pejabat polis. Atau mangsa boleh menghubungi talian kasih dengan nombor 15999 yang beroperasi 24 jam supaya bantuan dengan kadar segera dapat disalurkan kepada mangsa dan bergerak terus ke tempat kejadian. Hal ini kerana Akta Keganasan Rumah Tangga memberi perlindungan dalam tempoh 24 jam sekiranya laporan dibuat oleh mangsa itu sendiri. Selain itu, matlamat Akta Keganasan Rumah Tangga adalah untuk memberi dan menyediakan perlindungan undang-undang yang terbaik kepada mangsa yang terlibat dalam insiden keganasan rumah tangga. Selain itu, akta ini juga memasukkan cadangan dari Pertubuhan Bantuan Wanita iaitu WAO ke dalam rang undang-undang yang telah dikaji semula untuk meningkatkan kebajikan masyarakat dalam negara serta memeriksa keberkesanan pelaksanaan undang-undang ini ke atas mangsa yang terlibat. Oleh itu, akta ini perlu dikaji semula supaya dapat memanjangkan atau mengkaji tempoh perlindungan yang sedia ada supaya dapat memberi tempoh yang secukupnya kepada mangsa. Hal ini kerana walaupun pelaku telah dikenakan tindakan, mangsa juga masih berasa ketakutan. Hal ini disebabkan sekiranya pelaku telah tamat tempoh dari tindakan yang dikenakan, ia akan kembali menyerang mangsa. Oleh itu, pemanjangan tempoh ini sangat diperlukan. Hal ini supaya dapat memastikan mangsa dapat kehidupan yang lebih aman dan memastikan supaya pelaku tidak mengulang kembali perbuatannya terhadap mangsa. Selain itu, kajian yang perlu dilakukan semula ke atas akta ini kerana Malaysia dilaporkan hanya mempunyai beberapa pusat perlindungan kepada mangsa. Oleh itu, kami bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan Majlis Pembandaran supaya dapat meningkatkan jumlah pusat perlindungan kepada mangsa dengan menukarkan kediaman peribadi kepada pusat perlindungan, dan proses ini masih dalam perbincangan, namun kita telah hampir ke kata sepakat untuk menyediakan pusat perlindungan dengan menyediakan rumah kediaman untuk dijadikan ini. Terima kasih daripada saya. Saya serahkan kepada Yang Berhormat Amelia Syafiqah untuk mengulaskan lebih lanjut tentang akta ini. Terima kasih. Terima kasih YB Amelia. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Amelia Syafiqah binti Kukaning akan membentangkan lebih mendalam mengenai polisi yang kami akan gunakan ataupun kami jadikan sebagai rujukan untuk menangani masalah isu rumah tangga di Malaysia. Sebagai permulaan, kami memilih akta iaitu Akta Keganasan Rumah Tangga 1994
seperti rakan tugasan saya iaitu YB Emilia bentangkan sebentar tadi. Seperti yang kita tahu, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada mangsa-mangsa keganasan rumah tangga daripada penjenayah. Penjenayah yang dimaksudkan di sini adalah si suami ataupun si isteri itu sendiri. Objektif utama akta ini yang perlu dicapai ialah memberi perlindungan kepada mangsa-mangsa keganasan rumah tangga. Berdasarkan akta ini, mangsa keganasan rumah tangga boleh memohon kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk mendapatkan perlindungan agar dapat mengelakkan untuk terus diganggu daripada mangsa penjenayah tersebut. Oleh itu, terdapat 3 perintah perlindungan yang boleh didapatkan oleh mangsa untuk dilindungi daripada masalah ini, iaitu yang pertama adalah perintah perlindungan ataupun Protection Order PO. Seksyen 5 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 membenarkan mahkamah mengeluarkan PO kepada mangsa keganasan rumah tangga. PO ini adalah secara amnya adalah larangan mahkamah kepada pendera ataupun mana-mana pihak daripada menggunakan kekerasan terhadap mangsa sepanjang dakwaan terhadap pendera didengar di mahkamah. Larangan ini juga boleh digabungkan dengan perintah lain dalam Seksyen 6 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Contohnya, perintah supaya mangsa diberikan hak eksklusif untuk tinggal di rumah dan menggunakan kenderaan tanpa gangguan pendera, memerintahkan supaya pendera tidak mendekati mangsa, rumah ataupun kerja mangsa dan sebarang perintah yang sesuai untuk melaksanakan PO. Yang kedua ialah interim perintah perlindungan atau interim protection order IPO. Mangsa keganasan rumah tangga layak memohon IPO di bawah Seksyen 4 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. IPO ialah perintah interim yang dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate yang menghalang pendera daripada meneruskan keganasan terhadap mangsa dan perintah lain yang sesuai. Perintah ini akan diperkasakan dalam tempoh siasatan polis sehingga kes selesai dari mahkamah ataupun digugurkan. Untuk memohon IPO ini, mangsa perlu membuat laporan polis dan memaklumkan polis bahawa si mangsa ingin mendapatkan IPO ataupun Interim Protection Order. Polis kemudian akan mengeluarkan surat rujukan polis dan akan merujuk kes ini kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Yang terakhir ialah Perintah Perlindungan Kecemasan Emergency Protection Order EPO. Perlindungan ini merupakan perlindungan yang paling penting untuk mangsa keganasan rumah tangga. Ini kerana EPO ini bertindak sebagai tindak balas pantas untuk melindungi mangsa kerana ianya boleh dikeluarkan dalam tempoh masa 2 jam selepas aduan. Walaupun laporan polis terhadap pendera masih belum dibuat. Walau bagaimanapun, Seksyen 3A Kurungan 8 Keganasan Rumah Tangga 1994 memberikan hak kepada EPO ni di mana ianya hanya sah dan boleh dikuatkuasakan selama 7 hari selepas tarikh ia dikeluarkan dan terhad kepada mangsa yang mengalami keganasan fizikal ataupun ancaman terhadap keganasan fizikal. Sebagai kesimpulan, polisi ini sangat membantu mangsa dalam mengelakkan diri daripada terus menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Saya rasa itu sahaja pembincangan saya mengenai objektif polisi yang kami gunakan untuk membantu lebih ramai mangsa keganasan rumah tangga di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat. Isu perbahasan yang semakin hangat ini dibahaskan dan diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri bagi pihak kementerian untuk mengemukakan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Terima kasih Yang Berhormat. Jadi saya akan teruskan dengan manfaat daripada pembentangan hari ini, daripada polisi ataupun usul yang kami bentangkan pada hari ini. Okey, saya mulakan dengan dapat memperbaiki kekaburan pelaksanaan perintah perlindungan. Okey, apabila mangsa dimaklumkan secara bertulis oleh pegawai polis tentang penyiasatan yang telah selesai dan bahawa tiada tindakan selanjutnya akan diambil terhadap bersalah. Apabila prosiding jenayah berhubung dengan kesalahan keganasan rumah tangga dimulakan
terhadap pesalah dan mangsa tidak memohon perintah perlindungan dalam masa 7 hari selepas dimaklumkan sedemikian, atau apabila permohonan perintah perlindungan ditentukan oleh mahkamah setelah dimaklumkan secara bertulis oleh pegawai polis bahawa prosiding jenayah berhubung dengan kesalahan keganasan rumah tangga akan dimulakan terhadap pesalah dan mangsa memohon perintah perlindungan dalam masa 7 hari selepas dimaklumkan sedemikian. Selain itu juga, sesi kaunseling yang berasingan di antara mangsa dan pesalah akan turut dilaksanakan. Okey, di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, selain daripada perintah perlindungan, mahkamah boleh mengarahkan mangsa dan pesalah untuk menghadiri sesi kaunseling bersama-sama. Jadi, senario ini semestinya memberikan tekanan emosi dan psikologi kepada mangsa kerana berada dalam persekitaran yang sama dengan pesalah yang mana telah melakukan penderaan kepada mereka. Jadi, oleh demikian, di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 2017, mahkamah tidak perlu lagi mengarahkan kedua belah pihak untuk menghadiri sesi kaunseling. Sebaliknya, mahkamah mempunyai kuasa untuk mengarahkan pesalah menamatkan sesi kaunseling dan mangsa hanya boleh diarahkan menghadiri sesi kaunseling tersebut atas kerelaan mereka sahaja. Jadi saya serahkan kepada Yang Berhormat Nur Ain Hidayah untuk meneruskan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seterusnya saya akan meneruskan hujah berkaitan dengan manfaat seperti yang telah diperjelaskan sebentar tadi. Manfaat yang seterusnya akan diperolehi oleh mangsa adalah tentang hak eksklusif mangsa ke atas kediaman yang mana berdasarkan kepada yang termaktub di dalam Seksyen 6/4 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, mahkamah tidak boleh memaksa pesalah untuk keluar daripada kediaman yang diduduki bersama mangsa, melainkan jika mahkamah berpuas hati bahawa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan bagi menjamin keselamatan diri mangsa. Keadaan ini sudah pastinya akan menimbulkan ataupun meletakkan diri mangsa dalam keadaan yang amat berbahaya di mana pesalah berkemungkinan tinggi akan mencederakan mangsa sama ada daripada segi fizikal maupun segi psikologi. Masalah ini dapat diatasi dengan pindaan terkini di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 2017 yang mana telah memberikan hak eksklusif kepada mangsa untuk tinggal di kediaman tanpa kehadiran pesalah. Di samping itu, berdasarkan kepada Seksyen 15 Akta Keganasan Rumah Tangga 2017 juga, mangsa berhak untuk mendapat maklumat berkenaan seperti status penyiasatan kes keganasan rumah tangga yang terlibat dan juga status permohonan perintah-perintah perlindungan yang dimohon oleh mangsa. Tuan Yang Dipertua, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tetap mempertahankan usul yang dipertahankan ini iaitu berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga yang mana ianya telah menjadi sebagai salah satu jenayah sivil dan bukan lagi dianggap sebagai masalah sosial. Jadi berdasarkan rumusan hujah mantap yang telah kami nyatakan tadi, saya memohon usul ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini dengan sebulat suara. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadang. Sekian, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan, dengan ucapan pergulungan oleh pihak kementerian tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.